Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu kan tuan-tuan, jin pun ada banyak mazhab. Ada jin yang bermazhab Syafi'i, Hanafi. Ada juga jin yang beragama Kristian dengan berbagai-bagai mazhab Kristiannya. Alhamdulillah pagi ni kita bertemu lagi, pagi yang ke-29 Ramadan, dan insya-Allah saya sekarang ni berada dekat RNR Temerloh. Nak balik raya ke apa ni. InsyaAllah pagi ni saya akan buat sinopsis juzuk yang ke-29, sempena hari yang ke-29 Ramadan. Surah juzuk yang ke-29 ada beberapa surah, iaitu surah Al-Mulk. Al-Mulk masuk kerajaan. Sebab apa? Di awal surah Al-Mulk Allah Ta'ala kata pada tangannya segala kekuasaan. Dan antara yang menarik dalam surah Al-Mulk, Allah Ta'ala suruh kita ulang pandang ke langit pada ayat ketiga dan juga 4 untuk mencari kecacatan pada ciptaan Tuhan, dan pasti kita tidak akan bertemu. Dan ada yang mengatakan ayat ini ulang pandang merujuk kepada prinsip research. Dalam kajian kita buat kajian sehingga kita mencari jawapan yang meyakinkan. Juga dalam ayat-ayat di awal surah Al-Mulk ini Allah Ta'ala sebut bagaimana neraka menjerit kerana terlampau marah kepada ahli neraka yang dicampakkan ke dalam mereka. Dan disebut juga bagaimana dalam neraka besok, katanya ahli neraka apa? Dia kata ayat ke-10 tu, wa qalu law kunna nasma', kalaulah kami dengar, wa na'qil, dan kami berfikir, tak adalah kami dalam neraka. Jadi tuan-tuan, fikir sekarang, bertindak sekarang, jangan menyesal kemudian hari. Dan di akhir surah Al-Mulk ini juga Allah Ta'ala cerita kuasa dia untuk menarik kembali air yang diberikan kepada manusia. Sebab tu kita kalau dikurniakan air, pergi ke apa-apa semua sekali, jangan kita sombong, kedekut, bakhil. Sebab kalau Allah Ta'ala nak, dia boleh tarik air tu. Seterusnya surah yang kedua, surah Al-Qalam. Qalam ni kenapa dinamakan Al-Qalam? Qalam tu pena, sebab Allah Ta'ala bersumpah di awal surah ini dengan qalam ataupun pena. Dan qalam ini antara makhluk yang awal dicipta. Selepas ia dicipta, Allah Ta'ala suruh dia tulis takdir yang akan berlaku di dunia. Dan dalam surah Al-Qalam ni antara yang menariknya, kita boleh perhati bagaimana Allah Ta'ala mencela seorang lelaki Quraisy yang kalau kita baca tafsir dikatakan lelaki ini adalah Al-Walid bin Mughirah. Dan Walid bin Mughirah ini Allah Ta'ala sebut ayat ke-16, dia kata sanasimuhu 'alal khurtum, kami akan letak tanda atas batang hidung ataupun belalai dia. Ini satu celaan. Dan dikatakan kenapa dia kata ada tanda atas hidung dia, ketika perang Badar, masa mayat dia ditemui, hidung dia memang putus, dipotong oleh tentera muslimin. Dan dalam surah ini juga Allah Ta'ala cerita mengenai satu petani, pemilik kebun di sebuah negeri, yang mereka cuba untuk mengelak daripada memetik hasil. Pada waktu biasa nak mengelak daripada orang miskin yang mungkin menunggu untuk minta sedekah, lalu Allah Ta'ala musnahkan kebun mereka. Dan ini antara sebab kenapa, kerana mereka tidak menyebut insya-Allah ketika nak petik hasil. Kemudian surah berikut, surah Al-Haqqah. Al-Haqqah ini tanda nama lain bagi kiamat, maksud hari yang pasti akan berlaku. Dan surah Al-Haqqah ini Allah Ta'ala cerita peristiwa kiamat lah. Antara contohnya, orang diberi amalan kitab tangan kanan dan juga tangan kiri. Sama juga dalam surah Al-Haqqah ini Allah Ta'ala macam tegaskan Nabi tidak sekali-kali mencipta Al-Quran, sebab Allah Ta'ala beri amaran kepada Nabi pada ayat yang ke-44 sampai 47. Allah kata kalau Muhammad ni memandai-mandai mencipta sesuatu atas nama Allah, sedangkan Allah Ta'ala tidak pernah firmankan itu, Nabi akan dihukum mati dengan cara Allah Ta'ala akan memotong urat jantung Nabi pada ayat 45. Ayat 46, thumma laqata'na minhul watin, dan Rasulullah sampai ke akhir hayat baginda tidak meninggal dunia kerana dipotong urat jantung. Itu antara tanda kebenaran apa yang dibawa oleh baginda. Seterusnya surah Al-Ma'arij. Al-Ma'arij tempat naik. Sebab apa? Amalan malaikat semuanya naik bertemu Allah setiap hari. Ini disebut pada ayat yang ke-4. Dan dalam surah Al-Ma'arij ni antara benda yang penting untuk kita ambil contoh adalah bagaimana sifat manusia yang keluh kesah. Dan ada beberapa perkara yang boleh mengelakkan manusia daripada tidak keluh kesah ini, ialah antara contohnya orang yang semayang. Sebab tu orang yang menghadapi masalah pemikiran, psikologi, psikiatris dan sebagainya, untuk menenangkan jiwa berdasarkan ayat-ayat ni, daripada ayat yang ke-19 sampailah kepada ayat yang ke
34 Allah Ta'ala beri beberapa panduan nak mengelakkan keluh kesah, resah dan sebagainya, seperti semayang, bayar zakat, beriman kepada hari akhirat dan sebagainya. Begitu juga seterusnya surah Nuh. Ini cerita Nabi Nuh daripada awal sampai ke hujung. Dan antara yang menarik ini bagaimana di hujung surah Nuh ni Nabi Nuh alaihi salam berdoa kemusnahan kepada kaum dia yang sudah tidak ada harapan untuk beriman kepada Allah. Kemudian surah Al-Jin, ini yang saya sebutkan tadi. Surah Al-Jin ni Allah Ta'ala turunkan secara lengkap menceritakan mengenai perihal jin. Tuan-tuan, kita jin ni antara perkara ghaib yang kita tak mungkin tahu melainkan melalui panduan wahyu. Sebab tu bila kita nak berbicara mengenai jin, pastikan sumber dalilnya jelas, sahih daripada Al-Quran dan juga hadis. Dan surah Al-Jin Allah Ta'ala cerita bagaimana jin beriman kepada Rasulullah setelah kumpulan pertama jin mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi. Dan dalam surah ini kita boleh perhati sini bagaimana jin ni cerita dahulunya sebelum kebangkitan Rasulullah mereka biasa naik ke langit mencuri berita langit. Tetapi setelah Rasulullah naik dibangkitkan, mereka tidak dapat lagi mencuri berita langit kerana Allah Ta'ala dah jaga security langit. Dan disebut pada ayat yang ke-11 ni Allah Ta'ala kata apa? Wa inna minnas salihun, ada kalangan kami ini jin-jin tu kata yang saleh. Bila saleh masuk syurga lah insya-Allah. Wa minna duna dhalik, ada pula yang lain. Kunna tara'iqa qidada, kami ni banyak laluan berbeza. Ini dah dikatakan oleh para ulama. Jin ni dia banyak mazhab, banyak pemikiran, banyak level iman, budaya dia dan sebagainya. Banyak sound system ini tuan-tuan. Biasalah dekat RNR. Dan disebut juga dalam surah Al-Jin ini, bahagian hujungnya Allah Ta'ala kata alimul ghaib, dia saja yang mengetahui perkara ghaib, dan dia tidak dedahkan yang ghaib ini kepada sesiapa pun kecuali kepada orang yang dia mahu, itu para rasul. Ini antara dalil menunjukkan tak ada siapa pun tahu benda ghaib. Rasul pun tahu benda ghaib setelah dikhabarkan melalui wahyu. Jadi sangat pelik sungguhlah kalau sekiranya ada orang yang mendakwa kononnya dia tahu benda ghaib dan dia canang pengetahuan tentang benda ghaib itu. Sedangkan dalam Quran sebut Allah kata para nabi pun tidak tahu benda ghaib. Dan ini antara sebab kenapa para ulama memang anti ataupun melarang, berdasarkan hadis Nabi, melarang manusia ataupun kita orang Islam bertemu dengan bomoh. Sebab bomoh ni dia mencabar kuasa Tuhan, dia mendakwa dia tahu. Contoh siapa buat kamu, dia buat macam mana, lepas tu dia letak benda-benda sihir itu macam mana. Ini semua menyanggah nas Al-Quran dan juga sunnah. Seterusnya surah Al-Muzzammil. Surah Al-Muzzammil antara surah awal turun kepada Nabi. Bagaimana Allah Ta'ala kejut Nabi dan mengarahkan Nabi supaya solat malam. Dan solat malam disebut di sini, dia kata apa? Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Kelebihan malam ini, malam kita lebih tenang, kita lebih fokus untuk beribadat kepada Allah. Dan disebut juga dalam surah ini kepentingan baca Al-Quran secara tartil ataupun tajwid bersama dengan penghayatan. Kemudian surah Al-Muddathir. Muddathir ni orang berselimut juga, cuma dia ada sedikit beza dengan Muzzammil. Muzzammil tadi Allah Ta'ala kejut ataupun gerak Rasulullah untuk solat malam, tetapi Muddathir Rasulullah ditegaskan supaya bangun memberi peringatan. Tuan-tuan, bila Nabi dilantik sebagai Nabi itu pada surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dilantik sebagai Nabi. Bila pula Rasulullah dilantik sebagai Rasul? Apabila surah Al-Muddathir turun, Allah kata ya ayyuhal muddathir, wahai orang berselimut, qum, bangun, fa'anzir, maka berikanlah peringatan. Jadi bila turun ayat fa'anzir, itu menunjukkan Nabi dah bertanggungjawab untuk memberi peringatan, dan itulah saat baginda dilantik sebagai Rasul. Dan antara yang istimewa dalam surah Muddathir ini adalah cerita mengenai malaikat yang berada dalam neraka ni. Ada berapa tuan-tuan? Ada 19. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-30, alaiha 19. Dalam neraka tu ada 19 malaikat. Dan ini sebenarnya menjadi satu ujian kepada musyrikin Quraisy. Mereka rasa pelik, kenapa 19? Sedangkan angka 19 yang sangat unik ini bila dengar oleh ahli kitab, mereka terkejut dan ia menjadi sebab mereka beriman kepada Al-Quran. Sebab benda sama disebut dalam kitab Taurat. Seterusnya surah Al-Qiyamah, ini banyak cerita pasal kiamat. Kalau saya nak sentuh antara yang menarik, Allah Ta'ala cerita ahli syurga besok pada hari kiamat. Wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah mereka pada hari itu nadhirah, berseri-seri, kerana ila rabbiha nadhirah,
melihat wajah Tuhan mereka. Dan ini antara nikmat tertinggi yang insya-Allah kita perolehi dalam syurga besok. Kemudian surah Al-Insan sama juga cerita pasal kiamat, cerita pasal nikmat dalam syurga. Berbagai nikmat dalam syurga, pakaiannya daripada sutera dan sebagainya. Dan yang terakhir juzuk yang ke-29 ini surah Al-Mursalat, angin yang bertiup secara berterusan. Surah Al-Mursalat ini pun Allah Ta'ala cerita mengenai perihal kiamat, dan disebut apabila kiamat berlaku manusia ini terbahagia kepada biasalah ahli syurga dan juga ahli neraka. Cuma antara yang menarik, saya nak sentuh ayat yang ke-25. Allah Ta'ala cerita mengenai fungsi bumi. Allah kata, alam naj'alil arda kifata, bukankah kami jadikan bumi ini sebagai tempat simpanan, ahya'a yang hidup, wa amwata dan juga yang mati. Tempat simpanan macam mana? Untuk orang hidup atas muka bumi, mana orang mati tempat simpanan dalam bumi. Unik sungguh ayat ni tuan-tuan. Kenapa para ulama membincangkan, kalau orang mencuri atas bumi ditangkap, sabit kesalahan, potong tangan, guna ayat hudud surah Al-Ma'idah. Kalau orang mencuri dalam bumi, maksudnya ada jenis-jenis orang ada penyakit ni, dia curi kain kapan, ada berlaku. Sebab tu ulama fiqh bincang, benda ni ada berlaku. Bila dia ditangkap kerana mencuri kain kafan, sabit kesalahan, dia juga perlu diberikan hukuman sebab dia melakukan jenayah atas dan juga dalam bumi. Ini antara perbincangan menarik lah pada ayat yang ke-25 dan juga 26. Dan banyak lagi tuan-tuan. Saya kira cukup untuk pagi ni. Sinopsis mudah-mudahan ia akan memberi semangat untuk kita untuk tadabbur Al-Quran. Dan insya-Allah saya akan khatamkan sinopsis Al-Quran yang kita mula pada awal Ramadan hari itu dengan berakhirnya Ramadan besok. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.